Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam video penerangan bersama saya, Cikgu Syuhada. Dalam bab 3, Sejarah Tingkatan 2, Sosio Budaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Okey, pada hari ini kita nak belajar tajuk 3.1 dan cikgu gabungkan sekali dengan tajuk 3.2 iaitu Bahasa dan Tulisan dan juga Persuratan. Okey. So, kita nak mula belajar. Cikgu harap kamu sudah bersedia ya. Okey. Bahasa dan tulisan. Kita pergi dulu kepada bahasa dan tulisan ya. Okey, bahasa berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan. Okey, sistem tulisan ni berkembang kerana adanya sifat keterbukaan masyarakat alam Melayu. Okey, penggunaan bahasa turut mengalami situasi yang sama. Situasi yang sama di sini ialah berkembang ya, dan kerana sifat keterbukaan masyarakat alam Melayu. Okey, tulisan dan bahasa penting ya untuk sebagai alat komunikasi utama, menyimpan rekod-rekod pemerintahan, perundangan, perdagangan dan keagamaan. Selain daripada itu, tulisan dan bahasa penting menjadi sumber rujukan dan dokumentasi kepada ahli sejarah. Okey, cikgu bawakan terus daripada buku teks kamu info ataupun tahukah anda di situ. Okey, ini adalah sebagai pengetahuan tambahan untuk kita iaitu pendidikan masyarakat kerajaan alam Melayu berlaku kepada semua golongan masyarakat, di mana golongan pemerintah seperti raja, kaum kerabat dan bangsawan menerima pendidikan secara formal yang berlangsung di istana. Dan proses ini melahirkan golongan bijak pandai dan pujangga istana yang boleh menghasilkan karya-karya dalam bentuk batu bersurat dan manuskrip. Manakala golongan yang diperintah iaitu rakyat menerima pendidikan secara tidak formal yang lebih mengkhusus kepada kehidupan harian seperti ilmu ubat-ubatan, petua bercucuk tanam, ilmu pertukangan dan persenjataan serta adat resam. Okey, itu adalah bahasa dan tulisan. Okey, sekarang kita bergerak ke persuratan. Okey, persuratan ya. Sebelum wujudnya sistem tulisan, masyarakat alam Melayu mengamalkan tradisi lisan. Okey. Okey, tradisi lisan ni lahir berdasarkan alam sekeliling, berusurkan tema asal-usul binatang, nasihat, seloka, teladan dan adat. Okey, persuratan juga berkembang selepas wujudnya sistem tulisan. Okey, so persuratan ni adalah merupakan bukti keintelektualan masyarakat kerajaan alam Melayu ya. Okey. Okey. Persuratan di alam Melayu dipengaruhi oleh epik dan sastra India ya. Okey, seperti Ramayana, Mahabharata, Purana dan Jataka yang disadurkan ke dalam bahasa tempatan di alam Melayu. Okey, kemudian selepas tersebarnya Islam di alam Melayu, muncul sastra Islam berbentuk syair, gurindam, cerita hikayat dan nazam. Okey, kisah kehidupan nabi-nabi seperti Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Sulaiman, okey, ditulis ke dalam bahasa Melayu. Okey, selain daripada itu ada karya kisah Nabi seperti hikayat Nabi Bercukur, hikayat Nur Muhammad dan Nabi Mukjizat, hikayat Bulan Berbelah dan hikayat Nabi Yusuf. Ini adalah antara karya kisah Nabi yang terkenal. Okey, selain daripada itu karya epik yang terkenal juga yang berkaitan atau berkisarkan perjuangan pahlawan Islam seperti hikayat Amir Hamzah, hikayat Iskandar Zulkarnain dan hikayat Muhammad Ali Hanafiah.
Okey, ini adalah tentang persuratan yang berkembang selepas wujudnya sistem tulisan di alam Melayu. Okey, so kita bergerak ke slide seterusnya. Kita nak tengok pada perkembangan bahasa dan tulisan serta persuratan bagi kerajaan Funan. Okey. Untuk kerajaan Funan, bahasa utama yang digunakan ialah bahasa Sanskrit. Tulisan orang Hu iaitu tulisan orang India. Okey. Bukti bahasa Sanskrit ni digunakan ialah dengan melalui penemuan batu bersurat Funan bertarikh abad ke-2. Okey, kemudian masyarakat Funan ni menggunakan kalender Saka. Ya, kalender Saka ni berasal daripada India yang diperkenalkan oleh Raja Kanishka daripada dinasti Kushan yang terletak di utara India pada 78 Masihi. Okey, kalender Saka ni mengandungi 12 bulan dalam setahun. Okey, dari segi persuratan yang bawah tu bukti persuratan melalui penemuan batu bersurat Funan bertarikh abad ke-2. Okey, seterusnya kita pergi ke kerajaan Champa. Bahasa utama ialah bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit. Okay, ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat dalam kedua-dua bahasa di Champa. Okey, tulisan yang digunakan ialah tulisan Pallava dan juga Champa kuno. Okey, penggunaan tulisan Pallava ni dibuktikan melalui penemuan inskripsi yang ditemukan pada abad ke-6 yang ditulis oleh Raja Sambu Varman. Okey, kemudian dari segi tulisan ni juga terdapat tulisan Jawi berkembang juga di kerajaan Champa selepas tersebarnya agama Islam di Champa sejak abad ke-8. Okey, oleh itu bahasa Melayu pada waktu itu bahasa Melayu Champa menjadi bahasa yang utama seiring dengan perkembangan tulisan Jawi. Okey, dari segi persuratan pula kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Champa dibuktikan dengan penemuan batu bersurat tertua di Kautara bertarikh 192 Masihi. Selain itu, ada juga penemuan 206 buah batu bersurat yang ditemukan. Okey, ada juga manuskrip yang dijumpai pada abad ke-13 dan karya termasyhur, karya sastra termasyhur antaranya ialah Akayat Indrapatra dan juga Akayat Dewa Mano. Okey, itu adalah untuk kerajaan Champa. Di situ ada cikgu letakkan gambar batu bersurat tertua berbahasa Melayu Champa ditemukan bertarikh abad ke-4. Okey. Seterusnya, Kerajaan Sriwijaya. Bahasa dan tulisan Kerajaan Sriwijaya bahasa Melayu yang ada pengaruh bahasa Sanskrit dalamnya. Okey. Buktinya dengan penemuan batu-batu bersurat di Sumatera bertarikh abad ke-7 di kedudukan Bukit, Kota Kapur, Telaga Batu dan Talang Tuwo. Okey, batu-batu bersurat ni yang ditemukan di kedudukan Bukit, Kota Kapur, Telaga Batu dan juga Talang Tuwo. Okey, batu bersurat Talang Tuwo ni seperti yang dinyatakan dalam buku teks kamu adalah berkaitan tentang seorang pemerintah yang menggalakkan penanaman tanaman tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang diharapkan dapat ada hasilnya yang boleh dimakan. Okey. Dari segi persuratan pula, Kerajaan Sriwijaya ada batu bersurat Karang Berahi dan Palas Pasemah yang ditemukan pada abad ke-7 di mana batu bersurat ini memerihalkan tentang pengukuhan kerajaan, terutamanya dalam hal kepentingan dalam taat setia terhadap raja. Okey. Seterusnya, Kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor, bahasa dan tulisannya ialah bahasa Sanskrit dan juga bahasa Khmer.
Buktinya ditemukan pada inskripsi yang terdapat pada dinding candi. Okey, inskripsi ini diukir ataupun ditulis pada dinding candi. Okey, tulisannya adalah tulisan Pallava dan tulisan Khmer. Okey. Juga ditemukan pada dinding candi. Okey, gambar di situ menunjukkan gambar tulisan Pallava. Dan dari segi persuratan, kerajaan Angkor dibuktikan melalui penemuan batu bersurat Dok Kok Tom di barat laut Kemboja semasa pemerintahan Jayavarman II, di mana inskripsi yang terdapat pada dinding-dinding candi ni adalah berkaitan tentang menggambarkan tentang aspek keagamaan dan juga pemerintahan. Okey. So, cikgu dah letak gambar di situ. Cikgu bawakan terus juga daripada buku teks kamu ukiran pada dinding candi dan juga inskripsi pada dinding Angkor Wat. Okey. Seterusnya, bahasa dan tulisan serta persuratan Kerajaan Majapahit. Okey. Bahasa utama yang digunakan ialah Jawa kuno. Dari segi tulisan, di Kerajaan Majapahit mengamalkan tulisan Kawi. Tulisan Kawi ni berasal daripada India. Diambil daripada perkataan Kavi yang bermaksud penyair. Selain daripada itu, ada juga tulisan Pegon. Tulisan Pegon ni tulisan yang digunakan menggunakan huruf Arab untuk menulis bahasa Jawa. Ini diaplikasikan, digunakan selepas tersebarnya agama Islam di dalam kalangan masyarakat Kerajaan Majapahit. Okey. Itu cikgu letakkan contoh tulisan Kawi dan juga tulisan Pegon di situ. Dan juga dari segi persuratan untuk Kerajaan Majapahit, dengan melalui penemuan batu bersurat Trawulan 1358 yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno bertulisan Kawi, dan juga adanya penemuan manuskrip dan karya termasyhur adalah antaranya Nagara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca, yang dihasilkan oleh Prapanca 1365. Dan selain pada itu ada karya lain yang masyhur yang terkenal iaitu Pararaton dan juga Tantu Panggelaran. Okey. Dan slide yang terakhir untuk hari ini, kita nak tengok perkembangan bahasa dan tulisan serta persuratan bagi kerajaan Kedah Tua, di mana bahasa utama ialah bahasa Sanskrit. Okey, tulisan menggunakan tulisan Pallava. Buktinya penemuan batu bersurat bertarikh abad ke-5 di Sungai Mas dan Cerok Tok Kun. Di situ cikgu letakkan gambar batu bersurat Cerok Tok Kun di Pulau Pinang. Okey. Untuk persuratan, buktinya adalah melalui penemuan batu bersurat abad ke-5 di Bukit Coras dan juga Bukit Meriam. Okey. Selain daripada itu, ada juga inskripsi yang ditulis di atas pinggan tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak. Dan inskripsi ni lebih kepada menyatakan tentang doa dan amalan dalam agama Buddha. Okey. Setakat ini sampai sini saja pelajaran kita pada hari ini. So, apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar tentang perkembangan bahasa dan tulisan dan juga persuratan bagi masyarakat dalam kerajaan alam Melayu. Okey. So, bila kita sebut semula, kita ada kebanyakannya bahasa yang diamalkan ialah bahasa Sanskrit. Di kebanyakan kerajaan alam Melayu menggunakan bahasa Sanskrit. Okey. Dan selepas adanya tersebarnya ataupun kedatangan Islam, ada pengaruh tulisan Jawi dan berkembang seiring bersama dengan penggunaan bahasa Melayu. Okey, sampai sini saja video penerangan cikgu pada hari ini. Cikgu harap
kamu dapat baca semula dan menjawab soalan sebagai pengukuhan untuk tajuk hari ini. Sekian, terima kasih.